Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Disahkan Mahyadin Yassin, bekas Perdana Menteri Malaysia yang sekarang ini sudah pun tergolong di dalam kluster mahkamah. Apapun yang anda kata, sama ada ini fitnah kah, apakah, yang penting dia sudah jadi kluster mahkamah. Dan kalau nak kata fitnah, kamu marahlah dengan mahkamah. Marahlah dengan SPRM, sebab yang jatuhkan pertuduhan itu SPRM dan mahkamah. Janganlah marah kepada Anwar pula. Tapi kalau mau marah Anwar, marah aja lah, suka hati kamu lah. Tapi ini satu lagi, sudah jatuh di timpa tangga. Sudah jatuh di timpa tangga Mahyadin Yassin kali ini. Apa boleh buat, memang itulah konsekuens atau apa konsekuens akibat. SPRM sahkan Mahyadin akan dituduh lagi minggu depan. SPRM sahkan Mahyadin Yassin akan dituduh lagi minggu depan. Habislah. Dulu kata bersih. SPRM sahkan Muhyiddin akan dituduh lagi minggu depan. Tan Sri Mahyadin Yassin akan sekali lagi dituduh di mahkamah minggu depan mengikut Seksyen _4_1_B Akta Pencegahan Perubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram. Pertuduhan terhadap pengerusi Perikatan Nasional PN itu adalah berikutan siasatan berkaitan dengan kes program Jana Web Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumiputra Berwibawa atau Jana Wibawa oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Perkara itu disahkan sendiri oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki di sini pada hari ini. Katanya ringkas, ya betul. Katanya ketika ditanya berhubung perkara itu. Di bawah Seksyen 4_1_B AMLA TFPUAA 2001, jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 15 tahun dan boleh didenda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau RM5 juta yang mana lebih tinggi. Semalam, sejurus dibebaskan oleh SPRM, Muhyiddin yang juga adalah Presiden Bersatu, mengesahkan beliau akan berdepan 7 pertuduhan di mahkamah. Hari ini bekas Perdana Menteri itu juga didakwa di Mahkamah Seksyen. Di sini, atas 6 pertuduhan meliputi 4 menggunakan kedudukan untuk mendapatkan rasuah 232.5 juta dan 2 lagi pengubahan wang haram membabitkan 195 juta ringgit Malaysia. Bagaimanapun, Mahyadin Yassin atau nama sebenarnya itu Muhyiddin atau nama sebenarnya Mahyadin Yassin 76 tahun mengaku tidak bersalah selepas semua pertuduhan dibacakan terhadapnya oleh jurubahasa di hadapan Hakim Azura Alwi. Terdahulu, Timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu memaklumkan bahawa Muhyiddin dijangka akan dikenakan lagi pertuduhan rasuah dan salah guna kuasa di mahkamah di sini di Shah Alam Isnin depan. SPRM sahkan Muhyiddin akan dituduh lagi minggu depan. Mau buat solidarity lagi kah? Ambil MC lagi kah? Nanti kena berhenti kerja, Bersatu tolong kamu bagi duit kah? Bagi makan anak bini? Tak apalah, kita tengok saja. Kalau mau sokong Bersatu, mau sokong Muhyiddin, teruskan. Tapi jangan sampai pula terlalai kerja sendiri. Bahaya tau. Denyut nadi. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, mohon diampun. Daulat tuanku, digarhayu tuanku Sultan Selangor. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, baru-baru ini heboh satu Malaysia berkenaan dengan ustaz-ustaz yang telah
tidak diberikan permit untuk memberikan ceramah di masjid. Kerana rupa-rupanya mereka tidak ada tauliah. Dan ramailah yang bersoal sehingga mereka lupa bahawa ketetapan itu adalah ketetapan yang sudah pun dikaji dengan baik dan daripada titah Seri Paduka Baginda titah daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan-Sultan, Raja-Raja Melayu. Terbaru ini akhirnya Sultan Selangor bertitah lagi. Hanya yang mahir dan berpengetahuan luas boleh diberikan tauliah. Padan muka kamu. Padan muka. Betul lah itu. Hanya yang mahir dan berpengetahuan luas boleh diberikan tauliah. Kalau setakat nak politik tak payahlah. Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idris Shah menegaskan bahawa keperluan tauliah mengajar agama bukan untuk menghalang atau menyusahkan seseorang yang ingin mengajar agama. Sebaliknya, ia adalah langkah pencegahan bagi memenuhi maqasid syariah dalam aspek memelihara agama Islam. Baginda bertitah hanya mereka yang benar-benar mahir dan mempunyai pengetahuan luas mengenai agama Islam sahaja yang boleh diberikan tauliah untuk mengajar atau berceramah di masjid atau surau di negeri ini. Baginda bertitah bagi memastikan agama Islam terus terpelihara dari sebarang anasir penyebaran ajaran salah, fitnah memfitnah, serta bersangka buruk yang boleh menimbulkan kesan negatif terhadap agama, masyarakat dan negara. Maka di tauliah diperlukan titah Baginda. Patik rakyat Maharin sangat bersetuju dengan apa yang telah dititahkan oleh Baginda Sultan Selangor ini. Benar tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Perlu untuk siapa sahaja di Malaysia ini, perlu supaya sekiranya ingin mengajarkan agama, perlu ada tauliah. Satu. Kedua, dah pergi masuk negeri orang, buat-buat tak tahu je dia buat salah. Kalau negeri orang dah tetapkan bahawa itu adalah ketetapan, hormatilah. Baginda bertitah hanya mereka yang benar-benar mahir saja mempunyai pengetahuan luas mengenai agama Islam yang boleh diberikan tauliah untuk mengajar atau berceramah di masjid atau surau di negeri ini, iaitu negeri Selangor. Sultan Sarafuddin yang bertitah menerusi hantaran di Facebook Selangor Royal Office turut menyeru umat Islam di Selangor agar memahami dan menghayati intipati khutbah Jumaat bertajuk Tauliah Mengajar, suatu keperluan yang dibacakan oleh khatib di masjid-masjid di seluruh negeri pada hari ini. Baginda turut senada dengan khatib yang menyeru agar semua pemegang tauliah Majlis Agama Islam Selangor MAIS perlu mematuhi undang-undang dan arahan yang diberikan oleh pihak berkuasa agama pada setiap masa. Mereka juga hendaklah menggunakan tauliah mengajar pada situasi yang betul, bukannya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, titah Baginda. Tidak menyelitkan lawak jenaka yang melampau sehingga masyarakat hanya mengingati lawak berbanding ilmu yang disampaikan, yang akhirnya akan menyebabkan masyarakat lebih tertarik kepada penceramah hanya kerana lawaknya tetapi bukan kerana ilmunya, titah Sultan Selangor. Baginda turut berpesan kepada para pemegang tauliah supaya tidak mencampur adukan isu agama dengan politik kepartian dan permusuhan sesama Islam atau menyelitkan perkara yang cenderung mendatangkan benci atau penghinaan terhadap mana-mana agama, kerajaan dan permusuhan antara beberapa kaum atau golongan penduduk di negara ini. Titah Baginda, pihak Jabatan Agama Islam Selangor JAIS kerap menerima aduan bahawa masih terdapat masjid atau surau yang mengundang penceramah tanpa tauliah. Malah penceramah yang tahu tentang keperluan mendapatkan tauliah di Selangor ini masih terus mencuba untuk memberi ceramah di masjid atau surau tanpa tauliah. Baginda turut bertitah apabila kebenaran ceramah di masjid dan surau
tidak diberikan atas alasan tidak mempunyai tauliah. Pihak berkuasa agama dipersalahkan dan diperlekehkan. Kononnya menghalang usaha-usaha dakwah dilakukan di masjid dan surau Tita Baginda. Justru Baginda mengingatkan kepada sesiapa saja yang ingin mengajar agama atau diundang untuk mengajar di masjid atau surau seluruh Selangor untuk memohon tauliah mengajar. Daulatanku,